Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Siti. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, kita lihat contoh 1. Ada 15 keping karipap. Di sini ada 14 keping, di tangan murid ini ada 1 keping, jumlah 15 keping. Saya akan isikan 1/5 daripada semua karipap ini dalam setiap pinggan. Okey, pinggan dia ada 5 biji. Okey, berapakah bilangan karipap dalam setiap pinggan? Okey, kita kena faham soalan ini. Murid ini kata, saya akan isikan 1/5 daripada semua karipap. Karipap dia ada 15, jadi dia nak ambil 1/5 bahagian. Jadi yang pertama, langkah pertama, semua karipap 15 biji tadi kita kena bahagikan kepada 5 bahagian. Dan kita kena ambil satu bahagian saja sebagai jawapan dia. Okey, jadi seperti di rajah sebelah kanan ni, ada 15 keping karipap dah dibahagikan kepada 5 kumpulan. Satu kumpulan, tengok ni 2, 3, 4 dan 5. Okey, murid ini kata dia akan isi 1/5. Okey, 1/5 daripada karipap ni. 1/5 daripada semua karipap. Jadi dia akan ambil 1/5 lah. Jadi 1/5 daripada karipap ini, sebenarnya jawapan dia adalah 1, 2, 3. Jadi jawapan dia adalah 3 biji karipap. Okey, dalam bentuk kiraan, kita akan dapatkan jawapan dengan cara begini. 1/5 daripada 15. Maksudnya 1/5 daripada ni maksudnya darab. Okey, seperti yang tertulis ini. Daripada bermaksud darab. Jadi kita tackle soalan ini menggunakan perkataan 1/5 daripada semua karipap. Jadi 1/5 daripada semua karipap ada 15. Jadi kita tulis 1/5 darab 15. Okey, jadi bagaimana kita menyelesaikan soalan ini? Jadi kita boleh tulis seperti begini. 1/5 ni kita boleh tulis gini. 1 darab 15 per dengan 5. Okey. Kemudian kita akan gunakan yang pertama, kaedah potong ataupun kaedah pemansuhan. Okey, kita lihat. Sifir di bawah adalah sifir 5. Simpan sifir 5 dalam kepala kita. Okey, ikut cakap cikgu. 5 darab berapa dapat 5? 5 darab 1 dapat 5. 5 darab berapa? 15. 5 darab 3, 15. Jadi, kita salin balik nombor yang tinggal. 1 darab 3 per 1. Jadi 1 darab 3, 3 per 1. Jawapan akhir adalah 3. Jadi samalah jawapan tadi, ada 3 keping karipap. Okey, sekiranya andai katalah kamu tidak mahir ataupun belum biasa lagi dengan guna kaedah potong ataupun kaedah pemansuhan ini, kamu boleh menggunakan kaedah kiraan seperti biasa, iaitu seperti inilah, seperti biasalah. Okey, 1. Okey, soalan begini tadi kan. Jadi, kita kira macam biasalah. 1 darab 15, 15 per 5 bermaksud bahagi dengan 5. Jadi, awak kira bahagi bentuk lazim macam biasalah. Okey, jadi ni sifar, 3 darab 5, 15. Jadi, jawapan dia tetap sama, iaitu 3 biji. Okey, sekarang kita tengok contoh 2. Ada 12 bentuk yang sama. Nuaim warnakan 2/3 daripada 12 bentuk ini. Berapakah bilangan bentuk yang telah diwarnakan? Okey, kali ini dia nak 2/3 daripada 12 bentuk. Okey. Kita faham 2/3 membawa maksud 2/3 bahagian daripada 12. Okey, daripada di sini adalah darab. Okey, bagaimana kita nak buat 2/3 daripada 12. Okey, jadi kita pecahkan, kita bahagikan 12 ini kepada 3 bahagian. 3 bahagian utama lah. Okey, 3 bahagian utama. Jadi bagaimana? Okey, seperti ini. Okey, jadi ini adalah kita dah bahagikan 12 tadi kepada 3 bahagian. Kita lihatlah. Ni pecahan bawah ni 3. Jadi kita perlu Nuaim hanya warnakan 2 daripada 3 bahagian. Jadi ni bahagian yang pertama Nuaim warnakan. Okey, dan ini bahagian yang kedua Nuaim warnakan. Okey,
Jadi di sini 2/3 daripada 12 bentuk ini yang telah diwarnakan oleh Naim adalah berapa? 8 lah kan? Okey. Di sini satu bahagian yang pertama 4, bahagian yang kedua pun 4. Okey. Jadi jawapan yang kita perolehi adalah 8. Okey, bagaimana pula kita nak buat dalam bentuk pengiraan? Tadi kita buat dalam bentuk gambar rajah. Okey, jadi kita ambil ayat ini. 2/3 daripada 12 iaitu 2/3 darab dengan 12. Jadi kita tulis macam ni lah. 2/3 darab 12. Jadi kita juga boleh tulis begini. 2 darab 12/3. Okey. Cikgu akan gunakan kaedah pemasuhan ataupun kaedah potong. Yang pertama cara pertama, ini cara pertama lah. Okey, tengok di bawah sifir 3. Simpan sifir 3 dalam kepala. Okey, kita nak potong dengan nombor 2 tak boleh sebab dalam sifir 3 tak ada nombor 2. Tapi dalam sifir 3 ada nombor 12. Jadi, okey, ikut cara cikgu 3 darab berapa dapat 3? 3 darab 1 dapat 3. Okey. 3 darab berapa dapat 12? 3 darab 4 dapat 12. Okey, jadi di sini kita salin balik nombor ni. 2 darab 4 per 1. Jadi 2 darab 4 lah 8 per 1 sama dengan 8. Jadi samalah jawapan tadi. 8. Okey. Sekiranya kita belum mahir. Okey, kita belum mahir, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, kita tulis terus. Soalan dia masih yang sama tadi. 2. Kita boleh tulis beginilah. Okey, ada 2 langkah di sini Langkah pertama, kamu boleh kira dulu 2 darab 12. Kamu boleh darab dulu. 2 darab 12, kemudian bahagi dengan 3. Lagi satu, kamu boleh buat bahagi dulu. 12 bahagi 3, kemudian baru darab dengan 2. Mana-mana boleh. Darab dulu, kemudian bahagi, ataupun bahagi dulu, kemudian darab. Okey, boleh. Mana yang mudah untuk awak. Okey, katakan sekarang cikgu selesaikan yang bahagi dulu. Okey, cikgu selesaikan bahagi dulu Jadi, 12 bahagi 3. Okey, kita dapat 4 lah. Okey. Jadi, yang tinggal sekarang 2. Okey, darab. Yang 12 bagi 3 tadi, 12/3 ni bersamaan 12 bagi 3 lah. Dapat 4 kan? Jadi, jawapan dia sama. 48. Okey. Sama je. Kalau kita buat darab dulu pun, jawapan dia tetap 8. 2 darab 12, kita akan dapat 24. Kemudian 24 bahagi dengan 3, kita akan dapat juga dengan 8. Okey, seterusnya contoh ketiga. 1/8 daripada 40. Jadi kita boleh tulis begini Daripada ni adalah darab. Jadi kita tukarkan saja bentuknya. 1/8 darab 40. Jadi sebelum ni kita dah belajar. Jadi bila 1/8 ni kita buat darab tambah lah. Okey. 8 darab 1, 8 tambah 1, kita dapat 9. Jadi 9/8 darab 40. Okey. Kemudian kita akan gunakan kaedah potong. Okey. Yang sifir 8 di bawah, sifir 8 simpan dalam kepala kita. 8 darab berapa 8? 8 darab 1, 8. 8 darab berapa 40? 8 darab 5, 40. Jadi, yang tinggal kita salin 9 darab 5 per dengan 1. Jadi, kita dapat 45 per 1 sama dengan 45. Okey, boleh Ataupun satu lagi cara, jika kita tak mahir menggunakan kaedah potong ni, kita buat kaedah biasalah. 9 darab 40 tadi bahagi dengan 8. Okey. Jadi, cikgu galakkan kita bahagi dululah. Bila bahagi dulu, nombor tu akan jadi lebih kecil. Jadi, kita selesaikan yang dalam kurungan merah ni dulu. Okey, kita selesaikan yang merah ni dulu. Okey, 40. Kita buat Kita kira di kanan 40 bahagi 8. Kita dapat 5 lah. Okey, kita dapat 5. Okey, jadi soalan ini akhirnya jadi beginilah. 9 darab. Jadi 40 bagi 8 adalah 5. Jadi 9 darab 5, kita dapat 45. Okey, seterusnya.
Kita tengok contoh yang keempat. 21/5 daripada 125. Okey, daripada tadi, kita ulang, kita tukar jadi darab. Jadi kita tulis begini. Seperti tadi, kita selesaikan menggunakan kaedah darab tambah di sini. Jadi kita dapat 5 darab 2, 10. 10 tambah 1, 11. Kita dapat 11/5 darab 125. Kita boleh jadikan begini. Okey. Okey, bila kita lihat di sini, kita agak sukar nak buat memotong, nak buat kaedah potong. Jadi, masa ni kita gunalah kaedah biasa kita. Okey, kita lihat nombor 11 boleh bagi dengan 5. Dapat perpuluhan kan? Jadi, semestinya lah nombor yang belakangnya ada 5. Kita selesaikan bahagi ni dulu supaya nombornya kecil. Jadi, 125 bahagi 5. Okey. Jadi 5 kali 2, 10. Ni kita bagi macam biasalah. Okey, kita akan dapat. Kita akan dapat jawapan di sini. Dan seterusnya kita salin balik. Soalan yang ni. Dia akan jadi 11. Okey. Darab 125 bagi 5 tadi adalah yang ni lah. Darab 25. Okey. Jadi yang ini kita kena buat sifir lah. Tak ada cara lain lagi. Jadi 25. Kita kena darab dengan 11. Darab macam biasalah. 5, 2, tingkat 2 mula sifar. 5, 2. Kita tambahkan. Okey, kita dapat jawapan. Jawapan akhir 275. Okey. Jadi, itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Cuma pesan cikgu daripada itu bermaksud darab. Kemudian kita juga boleh selesaikan dengan dua cara, sama ada kaedah potong ataupun dipanggil pemasuhan, ataupun kita menggunakan kaedah bahagi biasa kemudian darab, ataupun darab kemudian bahagi. Kita ada dua cara yang mudahlah, mana-mana yang selesa. Tetapi cikgu syorkan kita bahagi dulu. Okey, ni kita bahagi dulu, kemudian baru kita dah darabkan dan dapatkan jawapan akhirnya. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.